Karya yang kami pilih untuk tugasan ini ialah karya bergenrekan cerpen. Judul cerpen ialah Kaduk Ayam dan Raja yang dikarang oleh Zulina Hassan. Cerpen ini telah diterbitkan dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul dan digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan 4 dalam pembelajaran Komsas Bahasa Melayu. Seterusnya, beralih kepada sinopsis karya. Cerpen Kaduk Ayam dan Raja yang ditulis oleh Zulina Hassan mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Hakim yang berusaha untuk mendapatkan tanah datuknya semula yang tergadai disebabkan datuknya kalah dalam pertandingan ayam suatu ketika dahulu. Berdasarkan sejarah keluarganya, datuknya iaitu Pak Kaduk merupakan satu nama yang sangat popular dalam cerita tradisional Melayu pada masa dahulu. Datuknya telah kalah dalam pertandingan sabung ayam dengan raja. Sebenarnya, Pak Kaduk tidak kalah, tetapi disebabkan kebodohannya menyebabkan raja telah merampas tanah miliknya. Anak Pak Kaduk bernama Hasan. Hakim merupakan anak Hasan. Hakim yang mempunyai pendidikan tinggi berusaha untuk mendapatkan tanah datuknya semula yang tergadai dengan bantuan rakannya, yaitu Azam yang juga merupakan seorang peguam. Dengan hujah dan bukti yang baik, akhirnya Hakim berjaya mendapatkan tanah tersebut semula. Tanah seluas 4 ekar itu telah digunakan untuk menternak ayam secara kontrak dengan syarikat raja. Hakim memilih bidang penternakan ayam kerana dia selalu mendengar pemimpin negara berkata bahawa negara mengimport bahan makanan dari luar negara, sedangkan negara memiliki tanah terbiar yang sangat banyak. Kata-kata itu telah membakar semangat Hakim untuk membantu negara yang menyediakan bahan makanan kepada rakyat. Dengan pinjaman daripada pelbagai pihak, akhirnya Hakim berjaya memulakan penternakan ayam sebanyak 10.000 ekor. Setelah hampir setahun, Hakim berbincang dengan Azam tentang pendapatan hasil ternakan ayamnya. Hakim menjelaskan kepada Azam bahawa pendapatannya yang banyak telah dipotong untuk membayar hutang kepada pihak raja dan juga hutang bank. Walaupun Hakim sendiri yang menternak ayam, tetapi hasilnya telah dieksploitasi oleh pihak lain. Bagi Hakim, keadaan ini tidak ubah, seperti kisah datuknya yang dieksploitasi oleh raja untuk merampas tanahnya. Hakim perlu meneruskan ternakan ayam kerana tanahnya juga akan dirampas jika dia gagal membayar hutang bank atau hutang raja. Terdapat 3 objektif hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam pengajaran dan pembelajaran Komsas Bahasa Melayu dalam karya cerpen Kaduk Ayam dan Raja. Objektif yang pertama ialah murid dapat menceritakan secara ringkas tentang cerpen yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri. Kedua, murid dapat menyatakan tema yang terdapat dalam cerpen Kaduk Ayam dan Raja dikarang oleh Zulina Hassan. Ketiga, murid dapat menyenaraikan 3 persoalan yang terdapat dalam karya cerpen Kaduk Ayam dan Raja dikarang oleh Zulina Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zul Amiran bin Ali, pemegang nombor kad matrik di 2017 2080759. Baik, jadi saya akan menyambung pembentangan ini berkaitan dengan teknik penerangan. Baik, teknik penerangan ini bermaksud satu teknik untuk menceritakan, menjelaskan, menggambarkan, memindahkan sesuatu perkara yang diketahui kepada orang lain. Maksudnya di sini, teknik penerangan ini dia akan menceritakan dan dia akan menggambarkan seluruh isi pelajaran tersebut kepada seseorang secara keseluruhan. Seterusnya, dalam PDP, kemahiran memberi penerangan ini perlu digunakan bersama-sama apa juga kaedah mengajar yang dipilih. Maksudnya di sini teknik penerangan ini
amat sesuai digunakan dengan pelbagai kaedah-kaedah mengajar yang lain yang dipilih semasa proses PDP. Jadi teknik penerangan ini mempunyai 3 matlamat, iaitu yang pertama menjelaskan maklumat di mana guru akan memberikan semua maklumat yang berkaitan dengan isi pelajaran. Dan yang kedua adalah menguraikan proses di mana guru juga akan menguraikan segala proses yang berkaitan dengan isi pelajaran kepada pelajar. Dan yang ketiga adalah menakun, di mana menggunakan akal fikiran yang logik untuk berfikir berkaitan dengan isi pelajaran yang disampaikan semasa proses PDP yang berlangsung. Okey, baik. Seterusnya, teknik penerangan ini mempunyai 4 ciri, di mana ciri yang pertama adalah merancang, dan ciri yang kedua adalah menepati sasaran, dan ciri yang ketiga menepati masa, dan yang terakhir adalah kepelbagaian. Okey, dalam konteks pengajaran Komsas Bahasa Melayu di Bilik Darjah, teknik pengajaran yang digunakan ini adalah untuk pengajaran pendekatan struktur karya, di mana pendekatan struktur ini adalah bermaksud guru akan menerangkan berkaitan dengan tema, persoalan, nilai, plot, latar dan lain-lain yang berkaitan dengan karya tersebut kepada pelajar bagi memenuhi konteks pengajaran Komsas Bahasa Melayu di Bilik Darjah. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan proses teknik penerangan tadi, di mana mempunyai 4 ciri, iaitu merancang, menepati sasaran dan menepati masa serta kepelbagaian. Baik, yang pertama adalah merancang, di mana proses ini adalah untuk mengenal pasti kumpulan sasaran dan untuk memilih BBM yang sesuai, BBM ataupun bahan bantu mengajar yang sesuai, memilih kaedah mengajar yang sesuai serta menyusun idea dalam proses merancang ini, di mana guru perlu mengenal pasti semua yang berkaitan dengan kumpulan sasaran ini, yang bermaksud seperti memilih BBM yang sesuai, memilih kaedah mengajar yang sesuai, dan menyusun idea yang sesuai bagi kefahaman pelajar. Okey, seterusnya adalah menepati sasaran. Menepati sasaran ini bermaksud mengambil kira semua kebolehan, kemampuan usia serta pengetahuan pelajar. Ini demikian kerana sasaran penting untuk mengetahui sasaran, kerana guru boleh mendapatkan penilaian terhadap kebolehan dan kemampuan usia serta pengetahuan pelajar. Selain itu juga BBM atau bahan bantu mengajar juga memenuhi keperluan kumpulan sasaran bagi kumpulan sasaran tersebut dapat memahami dengan lebih baik dan dapat mengikuti PDP dengan lebih berkesan. Seterusnya, pemilihan sumber dalam menepati sasaran ini mestilah mudah diikuti serta menepati maksud. Maksudnya di sini sumber yang dirujuk ataupun yang digunakan oleh guru-guru mestilah berkaitan dan mendapati maksud serta mudah diikuti dan serta difahami oleh pelajar. Kumpulan sasaran di mana pelajar perlu menepati masa yang telah ditetapkan oleh guru supaya pembelajaran tersebut, proses PDP pada hari tersebut akan berjalan dengan lebih lancar. Dan proses yang keempat dalam teknik penerangan adalah kepelbagaian.
Maksudnya di sini, kepelbagaian di sini adalah bermaksud guru-guru menggunakan pelbagai kaedah ataupun kuliah yang bermacam-macam, ataupun guru melakukan perbincangan, demonstrasi dan penyoalan. Hal ini akan menjadikan proses PDP tersebut menjadi lebih menarik dan terdapatnya komunikasi dua hala dengan adanya penyoalan. Dan itu kepelbagaian ini juga merangkumi pelbagai pendekatan, iaitu guru boleh melakukan aktiviti sama ada secara individu ataupun kumpulan. Di sini bermaksud kalau jika aktiviti dilakukan secara individu, maka pelajar akan lebih menggunakan akal fikiran mereka untuk berfikir dengan secara kritis untuk semasa melakukan aktiviti. Dan juga apabila guru melakukan aktiviti kumpulan, maka kerjasama akan berlaku, iaitu cooperate dalam kalangan pelajar untuk menyiapkan sesuatu tugasan semasa aktiviti kumpulan. Dan ini akan menjadikan proses PDP tersebut lebih mantap dan secara tidak langsung. Apabila aktiviti kumpulan dijalankan, maka pelajar-pelajar juga dapat berkongsi ataupun saling bertukar pendapat. Okey, baik. Seterusnya adalah dalam proses kepelbagaian ini juga merangkumi alat bantu mengajar, tindak balas, nada suara dan aktiviti yang akan dijalankan oleh guru-guru, di mana ABM yang menarik yang disediakan oleh guru akan menjadikan pelajar akan berasa lebih minat untuk mengikuti PDP pada hari tersebut. Dan jika bercakap tentang tindak balas pula, tindak balas guru terhadap pelajar akan menjadikan pelajar lebih yakin untuk bertanya ataupun mengeluarkan pendapat ataupun apa-apa yang berkaitan dengan isi pelajaran isi pelajaran PDP pada hari tersebut. Seterusnya, kepelbagaian juga menyentuh soal nada suara yang digunakan oleh guru. Hal ini amat penting kerana nada suara itu akan memberi kesan kepada pelajar. Maksudnya di sini guru-guru perlu mengawal intonasi ataupun nada suara mereka semasa menjalankan proses PDP, supaya pelajar ni tidak leka dan tidak hayan serta dapat mengikuti apa yang diajar oleh guru pada hari tersebut. Dan seterusnya adalah aktiviti. Aktiviti di sini bermaksud kepelbagaian aktiviti. Guru perlulah kreatif dalam melakukan aktiviti yang berkaitan supaya pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan pelajar tidak mudah bosan. Dan yang terakhir adalah saya akan membentangkan langkah-langkah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP. Okey, baik. Langkah yang pertama adalah sediaan PDP mengambil masa 5 minit, di mana murid diminta untuk menyediakan teks, cerpen dan buku latihan Komsas sepanjang waktu PDP. Yang kedua, murid akan diminta untuk meneliti beberapa keping gambar yang dipaparkan dalam LCD. Dan seterusnya, guru akan memperkenalkan tajuk pelajaran pada hari ini. Dan semua itu mengambil masa 5 minit. Dan seterusnya adalah langkah yang pertama juga mengambil masa 5 minit, di mana guru akan memilih 2 orang murid untuk menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang dilihat.
Setelah itu, apabila jawapan dapat diberikan, guru akan merumuskan tentang plot atau jalan cerita dalam cerpen ini. Langkah yang kedua, bersama murid, guru akan menerangkan tema dan persoalan dalam cerpen yang dikaji. Seterusnya, guru akan menunjukkan satu demi satu slide yang dipaparkan untuk memudahkan pemahaman murid. Dan pada masa yang sama, selepas itu guru akan bertanya kepada murid sama ada dapat memahami apa yang diajarkan ataupun tidak. Okey, baik. Seterusnya adalah langkah ketiga, di mana mengambil masa 10 minit, 20 minit, dengan iaitu guru akan memberikan arahan kepada murid. Dengan menggunakan kad manila jawapan, guru membimbing murid untuk menentukan jawapan yang sesuai bagi melengkapkan peta item yang ditampalkan di papan putih. Setelah itu, guru akan memilih seorang murid secara rawak bagi menyelesaikan aktiviti itu. Seterusnya, setelah aktiviti itu selesai, guru akan memberi sedikit ulasan terhadap jawapan yang diberikan kepada setiap murid. Dan yang terakhir adalah guru meminta murid untuk menulis pembetulan jawapan dalam buku Komsas masing-masing bagi yang menulis jawapan yang salah. Dan yang terakhir adalah refleksi, di mana mengambil masa selama 5 minit, di mana guru akan meminta wakil seorang murid untuk meringkaskan isi pelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri sesi PDP, guru akan memberi lembaran kerja dan perlu diserahkan pada hari Isnin hadapan. Jadi setakat itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.